Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 24 hari bulan Februari, hari Sabtu, Putera mengadakan mesyuarat ahli dewan tertinggi bulanan seperti lazimnya. Mesyuarat ADT Putera pada kali ini kita mengambil masa yang panjang berbincang dengan permasalahan yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Terlalu banyak isu-isu yang memeningkan kepala. Apatah lagi isu yang membabitkan kehidupan rakyat, terutamanya dari segi kos sara hidup, yang barang-barang keperluan, terutamanya barang-barang makanan, terus naik dengan melambung dan tidak terkawal. Ibarat kata, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul pada rakyat. Begitu juga dengan isu kejatuhan nilai ringgit yang telah memberi kesan kepada ekonomi negara dan juga kehidupan rakyat terata. Kerana kejatuhan nilai ringgit menaikkan kos barang-barang import dan sekaligus menaikkan kos pembuatan kilang-kilang yang menghasilkan macam-macam produk yang digunakan oleh rakyat. Jadi suasana dalam negara kita sekarang ini cukup murah, tidak ceria lagi seperti dulu. Rakyat bercakap masalah kesempitan hidup dan sebagainya. Dan Putera mengambil maklum perkara ini, dan sebagai sebuah parti yang ditubuh daripada awal lagi memusatkan perjuangan untuk membela rakyat, sudah pasti tidak akan berdiam diri untuk terus bersuara, bergerak dan bertindak di mana yang termampu oleh Putera setakat ini bagi membela rakyat negara kita Malaysia. Sedih sungguh apa yang kita dengar dan kita lihat sekarang ini. Perkara yang pertama juga kita bincang pada hari ini iaitu Kongres Ekonomi Bumi Putera ke-7 yang akan berlangsung pada 29 hingga 2 bulan atas tajaan kerajaan dan dilaksanakan oleh Parti UMNO sebagai tuan rumah. Kongres ini dibuka untuk semua pihak dan kita akan menghantar delegasi Putera untuk menyertai Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kerana mau tidak mau, kita terpaksa mencari platform untuk bersuara demi kepentingan rakyat. Apatah lagi bagi kepentingan orang Melayu dan Islam agama kita. Cuma tinggal lagi, inilah pertama kali Kongres yang ke-7. Ini yang ke-7 Kongres Ekonomi Bumi Putera dibuat secara inklusif, iaitu dengan menjemput orang-orang bukan Melayu atau bukan Bumi Putera untuk menyertai Kongres ini. Sudah barang tentu penyertaan mereka yang bukan Bumi Putera ini, saya tidak tahu dari segi kesannya apakah mungkin akan menyebabkan kita di kalangan orang-orang Melayu yang datang Kongres untuk bersuara mengenai dengan agenda Melayu akan terhalang, ataupun kita akan merasa rimas nak bercakap bab Melayu kerana ada orang bukan Melayu. So, kalau sentuh menjadi sensitif. Ini yang saya tak faham. Namanya Kongres Melayu, tetapi dijemput orang bukan Melayu. Bukan kita nak menidakkan peranan orang bukan Melayu, tapi kehadiran mereka dalam satu dewan menyebabkan kita suka untuk bercakap mengenai dengan agenda Melayu nanti. Saya nak tanya, apakah selepas ini masyarakat kaum Cina dan India yang melangsungkan seminar ke konvensyen ekonomi mereka masing-masing akan turut menjemput orang Melayu sama? Ataupun kita saja yang nak tunjuk baik, nak tunjuk inklusif, nak cari undi di atas nafas orang-orang Melayu? Jadi kita tak tahu sejauh mana keupayaan boleh berbahas nanti bila ada orang bukan Melayu. Apapun Dewan Tertinggi Putera hari ini berbincangkan, kita akan ketengahkan, akan bawa. Dan saya harap semua orang-orang Melayu yang hadir
di Kongres ini nanti membangkitkan isu pertamanya kedudukan tanah kepunyaan orang-orang Melayu. Bukan saja tanah Rizal Melayu, tanah orang-orang Melayu yang sudah banyak hilang. Ini agenda utama yang saya harap orang-orang Melayu, saya yang sebut ini, menyeru ini kepada orang Melayu, peserta Kongres, bukan pada pengajar, bukan pada Perdana Menteri, kepada orang Melayu, kita orang Melayu, iaitu kedudukan tanah Rizal Melayu, kedudukan tanah orang-orang Melayu. Kerana tanah Rizal Melayu pun difahamkan tinggal 12%. Wallahu a'lam. Dan banyak juga tanah-tanah orang Melayu sudah dijual oleh orang Melayu sendiri. Dan ini sudah pada tentu amat berbahaya kepada masa depan bumi Malaysia yang dipijak oleh orang Melayu sebagai kaum majoriti. Ini nombor satu. Maka saya ingin mencadangkan peserta Kongres terutama orang Melayu mendesak Kongres yang akan berlangsung nanti supaya kerajaan menubuh Suruhanjaya Diraja ataupun RCI yang diwakili oleh orang-orang yang benar-benar berwibawa, berpengalaman, berilmu dan berintegriti untuk merongkai kedudukan tanah Melayu ini, tanah milik orang Melayu, termasuk tanah Rizal Melayu. Ini wajib mesti dilakukan kalau kita sayang kepada negara kita Malaysia yang dulu bumi persekutuan tanah Melayu. Kalau kita mengambil berat tentang masa depan anak cucu kita, orang-orang Melayu, kita kena betul-betul serius. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya ingin juga mengajak peserta Kongres memberi perhatian kepada kedudukan UiTM terkini. Ini isu pendidikan. Dalam isu pendidikan, utamanya diberi fokus kepada kedudukan UiTM, University Institute Teknologi Barat. Kerana UiTM ini dulu ditubuh hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputra. Yang pertama atau yang kedua dulu. Dan UiTM sudah menjadi institusi yang besar. 34 kampus, 250,000 pelajar setiap tahun. Dan graduan UiTM sepanjang ditubuh semenjak Kongres dulu sampai sekarang dah hampir 1 juta. Jadi sudah sampai masanya peserta Kongres kena mendesak dan menulis usul supaya ditubuh satu jawatan kuasa khas, Special Task Force, untuk membedah siasat UiTM sekarang ini. Bagi menentu apakah hala tujunya sekarang ini betul dan bagaimana way forward masa depan UiTM. Kerana sudah mudah diketahui umum, UiTM sedang menghadapi masalah sekarang ini. Pertama, kekurangan dana peruntukan. Saya diberitahu oleh pengurusi UiTM dan naib chancellor bahawasanya UiTM sekarang kekurangan dana, hatta nak bayar gaji tahun ni pun sukar, sebanyak 750 juta. Wang simpanan UiTM sudah habis diguna sebelum ini. Sebab beberapa tahun kebelakangan ini banyak pihak tidak tahu peruntukan pada UiTM banyak dipotong ataupun tidak penuh sebagaimana keperluan UiTM. So, oleh kerana simpanan dia dah habis, sekarang ini kurang 750 juta. Bila kurang 350 juta, apakah akan dibuat selepas ini terhadap UiTM? Apakah UiTM akan di-downsizing? Akan dikurang pengambilan pelajar? Ataupun yuran akan dinaikkan? Ataupun dibuka untuk kaum bukan Melayu? Kalau Kongres dah jemput orang bukan Melayu, nanti apa masalahnya untuk membuka pintu pada bukan Melayu masa UiTM? Ini peserta Kongres kena beri perhatian yang serius. Ini bukan perkara kecil. UiTM adalah crown jewel, iaitu mahkota bagi orang-orang Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan. So, Kongres, orang Melayu yang hadir nanti mesti menyatakan sikap yang tegas. Berapa banyak peruntukan yang diperlukan untuk UiTM mesti ditunai oleh kerajaan. Dan yuran tidak dinaikkan kerana yuran sudah masa ini pun sudah begitu tinggi. Walhal UiTM dulu bagi pelajar-pelajar Bumiputra percuma. Masa saya dulu pun percuma.
Dapat wang poket lagi RM25. Dan ada kena-mengena dengan kedudukan UiTM ini dengan hak istimewa orang-orang Melayu. Jadi kalau kena bayaran ataupun bukan Melayu, kerana nak cari riora, nak cari duit, ataupun kerana inklusif dan sebagainya, kerana apakah sekarang ini cara tak langsung kerajaan Madani ini adalah kerajaan Malaysia, iaitu slogan yang dipopularkan oleh Matlamat Perjuangan DAP, kita tidak tahu. Tetapi nampaknya ke arah itu. Jadi sebab itu peserta Kongres orang-orang Melayu mesti beri perhatian. Kita kena bersuara, kita kena lantang. Kalau kita nak menentukan bangsa kita selamat pada masa akan datang, cucu cicit kita selamat pada masa akan datang. Ini kedudukan UiTM. Amat kronik. Dan saya harap satu usul dilulus untuk ditubuhkan satu jawatan kuasa Special Task Force untuk membuat bedah siasat, kerana suka saya dedahkan juga di sini, dalam UiTM ini pun sebelum ini ada berlaku penyelewengan yang kita harap UiTM ini patut jadi role model, menjadi kebanggaan orang Melayu. Pengurusan-pengurusannya mereka berkelulusan doktor falsafah. Macam mana pula kalau ada jenis-jenis yang berkelulusan tinggi ni melakukan penyelewengan? Apakah mereka ni setaraf dengan orang yang mencuri ayam, yang tidak ada kelulusan? Saya diberitahu oleh bekas BC UiTM dan juga pengurusi lembaga pengarah UiTM, Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Abu Shah, bahawa secara keseluruhannya UiTM kehilangan lebih daripada 1 bilion kerana beberapa projek yang dibuat gagal. Projek solar, projek feeder, dan projek program destinasi anak bangsa. Tubuh yayasan dapat dana daripada kerajaan, daripada syarikat-syarikat yang dapat FDI projek, PFI dengan UiTM. Mereka menyumbang, tetapi penganjur destinasi anak bangsa juga orang-orang penting dalam pengurusan UiTM menubuh satu lagi yayasan yang nama seakan-akannya. So, bila duit masuk ke yayasan destinasi anak bangsa, katanya terlepas masuk pada yayasan yang ditubuhkan cara senyap-senyap, di mana kerajaan pun tak tahu. Saya sendiri dah buat 2 laporan SPRM, dan SPRM menjawab melalui WhatsApp pada saya, kononnya no further action. Padahal bekas visi UiTM bercakap cara terbuka, bekas pengurusi lembaga pengarah UiTM cakap cara terbuka, tapi pada mereka no further action. Jadi kedudukan UiTM sekarang ni pada saya seperti telur di hujung tanduk. Jadi kita kena pastikan bukan saja orang tak boleh naik, kalau boleh diturunkan lagi. Kerana inilah satu-satunya lagi agenda untuk orang-orang Melayu yang ada. Yang lain semua dah habis. Dan yang ketiga, isu yang patut dibangkitkan ialah wajar orang-orang Melayu peserta Kongres bertanya balik kepada kerajaan. Bangkit dalam Kongres kedudukan hak istimewa Melayu. Perdana Menteri mengatakan Pasal 153 tidak akan diusik, tidak akan diubah. Tegas nampaknya Perdana Menteri mengatakan 153 tak akan diusik. Tapi ahli Parlimen Pasir Gudang mahu 153 ni dikaji semula. Dan ada lagi dah pihak-pihak lain seorang dua yang barangkali dah jiwa mereka ni tidak Melayu 100%. Tak tahu dah, saya malah sebut nama dah. Not worth mentioning this type of people yang tidak ada roh dan semangat kita sebagai orang Melayu. Tak ada. Oh, kononnya patut gitu, patut gini. Ini otak liberal tadi. Jadi saya harap kita mesti bertanya, apa lagi tinggal hak istimewa Melayu ni? Kalau setakat tak usik, kekal dalam perlembagaan, tetapi dasar ini tidak dilaksanakan. Sepatutnya semua program pembangunan daripada dulu lagi saya dah bercakap, baik apa ni dasar 2020, dasar apa ni pembangunan, rancangan pembangunan setiap 5 tahun,
yang dibentang di Parlimen, apa pun program pembangunan di Malaysia, dasar agenda Melayu Bumiputera dijadikan dasar induk. Dia jadikan dasar induk. Jangan nak buat alasan, oh ni dah keadaan dah berubah, keadaan dah inklusif, dah semua Malaysian, tak ada lagi dah. Horak! Saya nak beritahu pada orang politik dah. Nak cari undi, jangan jual bangsa lah. Jangan jual agama dah. Jangan jual agama. Jangan jual bangsa. Kerana undi. Kenapa? Kerana nak jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat, jadilah. Tapi jangan jual bangsa. Dan kita harap wakil rakyat mempertahankan bangsa. Tapi bila dia dah jadi wakil rakyat, gaji RM10,000, tapi asyiknya cium tangan, jelat tangan. Mengampu. Lepas tu jual bangsa. Jual tanah air sendiri. Tak tahu apa dah nak jadi selepas ini. Inilah yang kita bincang pada hari ini dalam musyawarah ADT. Dan saya harap peserta Kongres Melayu ni yang akan langsungkan ini jangan jadi orang kata benang sorak kapu tergadai. Berkukuk di Dewan Merdeka tapi hujan tak turun. Berkukuk di Dewan Merdeka, ayam tak bertelur. Berhentilah Melayu jadi orang mak jenik. Berhentilah memuja pemimpin tak kira siapa. Bercakap integriti, bercakap bermoral. Tapi diri sendiri yang tidak ada integriti. Diri sendiri yang tidak bermoral. Dan inilah pendirian Parti Putera. Dan inilah sikap saya sebagai Presiden Parti Putera. Orang Melayu nak sokong ke tidak? Orang Melayu nak hargi ke tidak? Kita dicemuh, kita diejek, kita dianggap parti kecil dan sebagainya. Saya tak peduli itu semua. Yang saya peduli ialah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah perjuangan kita. Putera akan pegang pada prinsip. Bukan saja pegang, tapi kita menghayati betul-betul. Menghayati betul-betul. Bukan jadi hipokrit dan munafik. Ya? Sesungguhnya hidupku matiku ni kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Dan daripada itu, saya nak tutup dengan mengatakan, wahai bangsaku orang-orang Melayu, insaf dan sedarlah sebelum nasi menjadi bubur. Mata air darah sebanyak mana sekalipun seperti di Palestin sudah tidak ada guna lagi. Pergilah ke Mahkamah ICJ. Pergilah berbadah ke sana. Pergilah menyampaikan ucapan. Hantarlah sedikit sebanyak bantuan. Tetapi kanak-kanak wanita umat Palestin dibunuh tanpa henti sampai sekarang. Saya tak reti nak cakap berpura-pura. 40 tahun dah saya berjuang. Rekod saya dah boleh siasat. Dari segi integriti dan pendirian saya. Dulu saya memimpin perkasa. Saya dituduh resis. Saya dituduh ekstremis. Saya dicemuh. Sekarang ni tengok apa jadi. Malaysia ni bukan milik mana-mana pribadi pemimpin lah. Malaysia ni bukan negara mak bapak dia. Walaupun dia memerintah, dia jadi pemimpin. Dia Perdana Menteri, dia menteri. Dia menteri besar. Ini milik rakyat. Milik orang ramai. Itu saja. Terima kasih.